jiran tetangga kami, ya Allah. Ya Allah Rahman Ya Rahim, ya Allah, berkat suratul Mulk ni, ya Allah, kau selamatkanlah kami daripada azab kubur, ya Allah. Ya Allah Rahman Ya Rahim, dengan keberkatan surah ini, ya Allah, dengan keberkatan ayat suci ini, ya Allah, kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, dikarenakan kami ada yang sakit, ya Allah, bila kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, dikarenakan kami ada yang ada hajat, ya Allah, kau tunaikan hajat mereka, ya Allah. Ya Allah, dikarenakan kami ada yang ada masalah, ya Allah, kau selesaikan masalah mereka, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk sesi tadabbur surah As-Sajdah, yang mana kita telah pun selesai daripada ayat yang pertama iaitu Alif Lam Mim, ayat yang kedua iaitu Tanzilul Kitab, ayat yang ketiga iaitu Am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Jadi ayat yang keempat, kita kena tahu setiap ayat suci Al-Quran daripada ayat pertama dengan ayat kedua, setiap ayat-ayat itu dia ada kesinambungan dia, ada kaitan dia. Contoh kita baca Alif Lam Mim, kita dah sampai ke Tanzilul Kitab. Sekarang ni kita dah sampai pada ayat ketiga, yang mana ayat ketiga menceritakan bahawasanya orang-orang kafir, mereka mendakwa bahawasanya Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Allah kita sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang beri jawapan itu dalam Al-Quran, bal huwal haq, bahkan Al-Quran itu adalah benar daripada Tuhan kamu untuk memberi kamu peringatan kepada kaum yang tidak datang kepada mereka seorang rasul pun daripada sebelum kamu, moga-moga mereka mendapat hidayat. Kat sini pun kita dah cerita tentang Sa'id bin Amr bin Nufail, yang mana dia adalah satu orang yang bukan daripada dia tidak sempat dengan kenabian Nabi SAW, tetapi dia adalah satu umat yang khas akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan dia bermazhab dengan agama Hanifah, iaitu agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail alaihissalam. Jadi, apakah kesinambungan daripada ayat yang ketiga dengan ayat keempat? Ayat yang ketiga, mereka mendakwa Nabi mereka mencipta Al-Quran itu sendiri. Dan kat situ Allah Ta'ala kata bahkan dia adalah perkara yang benar daripada Tuhan kamu. Kat situ, daripada yang pertama kita tengok, tidak ada perkataan Allah. Kat ayat kedua pun kita tengok, tidak ada perkataan Allah. Ayat yang ketiga pun kita tengok, tidak ada perkataan Allah. Dia ada raiba fihi min rabbil alamin. Rabb ada, rabbil alamin. Ada Rabb. Perkataan yang kedua, bal huwal haqqu min rabbik, daripada Tuhan kamu juga. Tetapi bila datang ayat keempat, siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Datangnya ayat keempat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Di sini ayat keempat, Allah Ta'ala datangkan dengan ayat yang menunjukkan Tuhan kamu itu ialah Allah.
Bagi nama sendiri. Allah adalah satu. Nama Allah Ta'ala yang Maha Esa. Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama yang tunggal, nama yang ulung. Kan, iaitu Allah. Kat sini dah tak guna perkataan Rabb. Tapi Allah Ta'ala kenalkan siapa Tuhan yang membawa kebenaran, siapa Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Itulah dia nama yang paling agung, iaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dekat sini saya akan teruskan dengan terjemahan ayat 3, ayat 4 dan ayat yang ayat 4, ayat 5 dan ayat ke-6. Kerana 3 ayat yang akan datang ini adalah satu rangkap yang menyempurnakan keesaan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dia, Allahul ladzi, dialah Allah zat yang zat khalaqas samawati wal arda, zat yang menciptakan langit-langit, wal arda dan bumi, wama bainahuma dan apa sahaja yang ada, yang tercipta di antara langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. Atau terjemahan lain, dalam tempoh 6 masa. Summa, kemudian istawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu Wa Taala berada duduk di atas arash. Terjemahan ini adalah terjemahan lafzi, tetapi kedudukan makna yang tersembunyi adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perkataan dan makna yang sebenar yang bersesuaian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya terjemah Allah Taala duduk di atas arash. Kita tidak terjemah duduk macam manusia, duduk di mana, semua itu adalah perbahasan yang sangat-sangat panjang. Tetapi kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk langsung. Jadi kita hanya terjemah daripada ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala duduk di atas arash. Ma lakum min dunihi, tidak ada bagi kamu, min dunihi, dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min waliyin, daripada pertolongan, wala syafi'in, dan tidak ada bagi kamu orang yang boleh memberi syafaat. Afala tatadhakkarun, apakah tidak kamu berfikir, adakah tidak kamu mengambil peringatan. Ini terjemahan ayat nombor 4. Saya teruskan dengan ayat kelima. Yudabbirul amra, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentadbir segala urusan, segala perkara, minas sama'i, daripada langit, ilal ardi, sehingga ke bumi. Makna sebenarnya daripada langit adalah daripada tempat yang paling tinggi, ilal ardi, dan tempat yang paling rendah. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian pengetahuan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi yaumin, pada satu hari, yang adalah kana miqdaruhu, yang adalah kadarnya 1000 tahun, alfasanah, 1000 tahun, mimma ta'uddun, daripada hitungan kamu. Kalau kita kira adalah 1000 tahun, tetapi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sementara satu hari sahaja. Tetapi kiraan kita seolah-olah macam 1000 tahun. Zalika, itulah dia, demikian itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Al-Aziz, yang maha perkasa, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ini adalah terjemahan dia. InsyaAllah kita akan bahas lagi dan lagi pada ayat-ayat yang akan datang. Cuma kita fokus hari ini insyaAllah pada ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dekat sini saya dah kata, pada perkataan pertama tidak datang perkataan Allah. Pada ayat yang kedua tidak datang perkataan Allah. Pada ayat yang ketiga juga tidak datang perkataan Allah. Dekat sini datangnya perkataan Allah. Perkataan, kata-kata nama yang paling hebat dalam dunia. Ma'riful ma'arif. Perkataan yang paling dikenali di antara semua benda yang dikenali, iaitu Allah. Kenapa perkataan yang sangat unggul? Kerana dia adalah tunjukkan keesaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kisah mengenai dengan satu orang wali Allah. Dia ada harta yang banyak. Kemudian datanglah satu orang hamba, telah berzikir di hadapan dia. Kemudian apa yang wali Allah ni dengar, dia telah dengar yang bahawasanya hamba itu telah menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kemudian dia telah datang kepada hamba itu dan bertanya, wahai si fulan,
Apa yang kau sebutkan tadi? Kemudian si fulan ni kata, aku menyebut Allah. Dia bagi duit dekat hamba tadi. Dia kata, kau sebut lagi sekali. Aku bagi kau lagi duit. Kemudian si fulan tu sebut lagi Allah. Dia bagi lagi duit yang banyak. Kemudian dia kata lagi daripada si fulan, kau sebut lagi sekali Allah, aku bagi semua harta yang aku ada. Termasuk kambing-kambing yang ada di lembah ini. Kemudian si fulan tu sebut lagi Allah. Kemudian dia bagi semua harta yang dia ada demi lafaz Allah yang hamba tadi sebutkan. Kerana apa? Cinta dan keagungan Allah yang ada dalam hati dia membuatkan dia sanggup mengorbankan segala harta dia untuk kenikmatan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati dia. Jadi itulah dia. Kita pun perlu usahakan. Ulama kita, kita punya ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita telah ajarkan untuk kita sebutkan Allah, Allah. Untuk kita zikirkan Allah, Allah dan bayangkan cahaya nurani Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Sebut Allah, Allah, Allah dengan nafas kita. Rasakan setiap kalimah Allah Subhanahu Wa Taala tu supaya nur Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Pentingnya untuk kita selalu amalkan zikir perkataan Allah sahaja. Moga-moga dengan kita amalkan amalan zikir, mana tahu dalam keadaan kita mati nanti insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan kalam kita dengan perkataan Allah. Hari ini bila kita biasakan dengan perkataan sesuatu, maka itulah yang kita akan sebut bila masa sahaja. Contohnya sekarang ni kita boleh tengok orang yang kuat melatah. Apabila dia melatah macam-macam keluar, macam-macam perkataan dia keluar kan. Tapi kalau dia biasakan dengan sebut Allah, Allah, insya-Allah dia melatah pun keluar Allah, Allah. Ini orang Melayu kita alhamdulillah banyak yang terkejut-terkejut, periuk terjatuh, basuh pinggan pecah. Dapat keluar daripada mulut mereka Allahu Akbar. Semoga bila akhir kalam nanti pun Allah ambil nyawa kita pun kita dapat sebut Allahu Akbar. Itulah dia perkataan yang agung, nama yang agung yang khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala beritahu kat sini Allah. Allah, nama Tuhan kamu ni Allah. Allazi. Siapakah Allah Taala? Allazi adalah menerangkan zat. Satu zat yang menciptakan khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa sahaja di antara kedua-duanya. Khalaqa dekat sini membawa maksud bahawasanya bukan sahaja menjadikan. Bahkan khalaqa dekat sini membawa maksud menciptakan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beza dekat sini menjadikan dan menciptakan. Khalaqa membawa maksud menciptakan. Sana'a membawa maksud menjadikan. Apakah perbezaan menjadikan dan menciptakan? Daripada ustaz saya sendiri, apa yang dia kata bahawasanya maksud menciptakan, maksud menjadikan sana'a, maksud menjadikan adalah menjadikan daripada sesuatu yang ada kepada benda yang lain. Contoh hari ini kita boleh tengok kereta. Orang buat kereta. Kilang nama dia masna', tempat buat satu benda, tempat menjadikan satu benda. Iaitu daripada besi yang ada daripada hasil bumi, mereka keluarkan menjadikan kereta, menjadikan kipas dan sebagainya. Dan begitu juga kayu-kayu daripada pokok yang Allah Ta'ala tumbuhkan, mereka ambil menjadikan pintu, kayu, menjadi pintu, meja, almari dan sebagainya melalui kayu. Itulah dia sana'a. Tetapi khalaqa, Allah Ta'ala adalah khalaqa, yang menciptakan. Menciptakan membawa maksud apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala? Khalaqa menciptakan daripada sesuatu yang tiada kepada ada. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu daripada tiada, zero. Tidak ada apa-apa sumber pada ada. Itulah dia kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh ciptakan daripada angin yang dulunya tiada, Allah Ta'ala boleh jadi ada. Api yang dulunya tiada, Allah Ta'ala jadikan ada. Tanah yang dulunya tiada, Allah Ta'ala jadikan tanah. Inilah dia iman yang perlu kita untuk dalam diri kita. Inilah dia kelemahan manusia pada hari ini. Mereka susah nak percaya benda yang tidak masuk akal. Ramai di antara manusia yang tak boleh terima benda yang luar akal. Macam mana benda yang tidak ada kepada ada? Macam tak boleh terima. Macam orang kata kalau kereta
Mesti ada besi, besi ada enjin, ada macam-macam api dan sebagainya untuk lentur besi tu. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan daripada zero kepada satu benda yang ada, air yang banyak. Allah Ta'ala ciptakan. Bukan Allah Ta'ala ambil daripada sumber. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan daripada zero kepada air yang banyak, air yang banyak, air yang banyak. Begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan. Macam mana boleh tumbuhnya pokok yang besar? Memanglah kita belajar sains apa semua, dia kata tuang air, tuang benih, baja dan sebagainya. Tapi daripada biji, tuan-tuan, daripada biji yang kecil, boleh tumbuh pokok durian yang sebesar-besarnya. Biji yang kecil boleh tumbuh pokok mangga yang sebesar-besarnya. Itulah dia kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena betul-betul yakin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu Wa Taala khalaqa, dekat sini bermaksud. Jadi mana-mana pun yang kita nampak perkataan khalaqa, maka yakinlah khalaqa itu membawa maksud Allah Ta'ala menciptakan daripada tiada kepada ada. Sebab itulah selain daripada Allah Ta'ala, semuanya makhluk yang diciptakan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah khaliq yang menciptakan. Okey. Kemudian diteruskan dengan perkataan khalaqas samawat. Samawat membawa maksud langit-langit. Kalau satu langit dinama sama. Kalau kita tengok pada ayat nombor 5 tu ada. Yudabbirul amra minas sama. Langit, satu langit. Tetapi kat sini samawat menunjuk kepada langit-langit. Langit-langit. Hari ni kita tahu bahawasanya langit ni ada, kita ada dengar 7 tingkatan langit. Ada kata 10. Banyaklah kan. Ada orang kata langit ni satu je. Tapi dekat sini dalil yang kita dapat adalah daripada hadis Mi'raj Nabi SAW, bahawasanya Nabi SAW naik ke langit. Langit bersama Jibril AS. Pada langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam AS. Dan begitu juga dengan langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya AS. Begitulah dengan langit yang seterusnya jumpa dengan Nabi Musa AS, jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Tempat di mana takdir-takdir dituliskan. Kan? Jadi kat situ adalah menunjukkan langitnya ada 7. Tetapi kalau kita tahu bahawasanya macam mana besarnya setiap satu langit tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini manusia untuk sampai ke betul-betul sampai ke bulan pun belum lagi manusia sampai. Apatah lagi planet-planet yang agak jauh sikit daripada bulan, kan, Mare, Pluto dan sebagainya. Maka itu sahaja ulama katakan itu barulah sahaja langit yang pertama. Dan ada ulama mengatakan bahawasanya perbezaan luasnya langit pertama dengan langit kedua adalah seperti meletakkan sebentuk cincin di atas di dalam padang pasir yang luas. Seperti cincin itu adalah langit pertama dan padang pasir yang luas itu adalah langit yang kedua. Begitu juga perbezaan langit kedua dengan langit yang ketiga. Begitulah seterusnya sehingga ke langit ketujuh. Wallahu alam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidaklah mahir dalam bahagian luar-luar ni kan, alam semesta ni. Tetapi apa yang kita tengok daripada pengetahuan, iaitu contohnya dalam kita punya galaksi sahaja, berapa banyak lagi planet yang ada. Belum lagi galaksi-galaksi yang lain. Lagi banyak lagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala ciptakan. Okey. Seterusnya wal arda, dan bumi. Bumilah yang Allah Taala jadikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan nabi-nabi untuk membawa hukum Allah Subhanahu Wa Taala ke atas bumi. Wa ma bainahuma, dan apa sahaja di antara keduanya. Inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan, menciptakan langit-langit, dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi dan apa sahaja yang ada di antara kedua-duanya, iaitu apa sahaja yang ada di antara langit dan bumi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun makhluk, tidak ada satu pun perkara, benda yang luar daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita benar yakin. Fi sittati ayyam. Dekat sini menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kedua-duanya itu dalam masa 6 hari. Nama Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau kita fikir dengan logik akal kita yang lemah ini, bagaimana bumi yang besar, bagaimana matahari, planet, langit, langit-langit
dan apa sahaja di antara langit dan bumi dalam masa 6 hari. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni nak buat satu rumah pun mustahil 6 hari. Bawalah kontraktor banyak mana pun, 6 hari memang sangat-sangat susah. Untuk bawa konkrit tu kering dan sebagainya, nak tunggu setiap satu-satu konkrit tu kering, memang tak cukup masa 6 hari. Nak susun bata dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menciptakan langit dan bumi dan apa di antara kedua-duanya dalam masa 6 hari. Jadi kat sini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan angka 6? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan mengenai dengan 6 hari? Adakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah, perlukan 6 hari? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat langsung kepada masa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat langsung kepada tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat langsung pada ruang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada 6 hari adalah untuk menunjukkan hikmah kepada manusia. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja menciptakan sesuatu benda itu dalam sekelip mata sahaja. Dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar." Tidaklah urusan kami itu melainkan seperti sekelip mata sahaja. Kalau bahasa Urdu dia palag japakani kita lah. Itu bahasa Urdu dia lah. Kan? Seperti satu kelipan mata sahaja Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat sesuatu perkara. Tapi dalam surah Yasin pun Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut, "Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun." Hanya saja perkara Allah Subhanahu Wa Taala itu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, Allah Taala hanya sebut kun, jadilah, maka jadilah. Bahkan Allah Taala tak berhajat pun pada perkataan jadilah. Itu kita kena faham. Bahawasanya Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa kelip mata, tanpa perkataan jadilah, kun, tanpa perkataan itu semua Allah Ta'ala boleh jadikan. Tetapi dalam menunjukkan 6 hari ciptaan bumi ini, dalam seseorang mufassir Al-Quran yang bernama Hazrat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, yang betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menciptakan sekelip mata sahaja bumi dan apa sahaja di antara keduanya, langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh juga katakan kun dan jadilah langit, bumi dan apa kedua-duanya, di antara kedua-duanya. Tetapi hikmah sebalik 6 hari adalah untuk mengajar manusia untuk buat satu perkara yang hebat, satu perkara yang teratur, yang luar biasa. Perlulah adanya pengurusan yang betul. Perlulah adanya perancangan yang betul. Bukan ad hoc je. Ini perkataan yang ayah saya yang selalu sebut kepada saya, buat kerja jangan ad hoc. Buat tanpa perancangan, main batai je. Memang perkara tu akan jadi rosak dan akan tidak akan jadi teratur dalam perkara-perkara yang kita buat tu. Jadi sebab itulah hikmah yang disebutkan oleh mufassir kita, iaitu Hazrat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, yang mana disebutkan bahawasanya 6 hari yang Allah Ta'ala ceritakan mengenai dengan ciptaan bumi ini adalah untuk mengajar manusia untuk buat satu pengurusan itu dengan teratur. Sebab dalam hadis Nabi SAW yang mafhum daripada hadis Nabi SAW, orang yang buat kerja dengan fikiran dan tumpuan dan juga dia buat kerja itu dengan sabar dan tenang, maka itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang buat kerja secara tergopoh gapah, kalang kabut, maka itu adalah daripada syaitan. Kat sini kita boleh faham bahawasanya kat sini Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita, walaupun bumi ni besar, langit ni besar, tetapi buat dengan 6 hari supaya menunjukkan hikmah manusia boleh belajar untuk buat satu perkara, tidak buat dengan cepat-cepat, 1 hari siap, 2 hari siap, 3 hari siap. Tetapi buatlah dengan pengurusan dan perancangan yang cantik supaya perkara itu dapat dilaksanakan dengan kemas. Iaitu kat sini juga mafhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya insan
Dia boleh buat kerja, bila dia buat kerja tanpa fikir dan dia buat kerja dengan tidak ada pengurusan yang cantik, maka insya-Allah perkara itu akan jadi rosak. Tak kemas, dia akan banyak tertinggal dalam perkara-perkara pekerjaan yang dibuat. Tetapi perkara yang urusan yang dibuat dengan perancangan yang baik, urusan yang dibuat dengan sabar dan minta ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah dalam perkara tersebut, dalam urusan tersebut adanya keberkatan. Inilah hikmah yang kita dapat belajar daripada maksud ayat perkataan fi sittati ayyam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit-langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam masa 6 hari. Kemudian ayat yang seterusnya adalah membawa maksud summastawa 'alal 'arsy. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Taala duduk di atas arsy. Dekat sini ulama-ulama telah sepakat bahawasanya duduknya Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya sekadar terjemahan, tetapi keagungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kelayakan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kita tidak boleh kata na'udzubillahi min zalik, kita tak boleh kata Allah Taala duduk tapi tak macam duduk manusia, salah. Kita tak boleh kata Allah Taala ada di atas, Allah Taala memang berada di atas langit, salah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai manusia. Laisa kamitslihi syai', Allah Taala tidak menyerupai makhluk-makhluknya apa-apa pun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat pun kepada tempat untuk duduk. Allah Taala tak berhajat pun pada kawasan, pada masa. Bila kita sebut satu je sama, maka dia akan kaitkan dengan semua keperluan manusia. Bila kita kata Allah Taala duduk je, na'udzubillah. Bila kita kata Allah duduk je, maka duduk tu akan kata kat mana? Bila Allah Taala duduk, dari bila Allah duduk, sampai bila Allah duduk, ini semua akan melarikan akidah kita dan akan membawa kita terpesong daripada ajaran yang betul. Jadi kita hanya ambil terjemah lafzi untuk kita faham secara mudah. Kita terjemah, kemudian Allah Ta'ala duduk di atas arash, yang layak terjemah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tahu maksud sebenar dia. Itu adalah terjemahan yang paling selamat. Tetapi kenapa Allah Ta'ala guna perkataan ini atas arash? Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan atas arash? Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi. Seperti mana contoh kita boleh guna pada hari ini adalah pada contoh kita kata kedudukan satu orang. Bila kita tahu kedudukan satu orang, kita akan kata apa? Tempat dia ni tinggi. Kedudukan dia tinggi. Pangkat dia tinggi. Kita akan cakap benda-benda yang tinggi. Kita kata, kalau kita kata, kenapa tak minta izin dia? Dia ni orang-orang yang tinggi. Pangkat dia tinggi. Kedudukan dia tinggi. Tapi kat sini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tinggi. Bukan tinggi tempat, tetapi keagungan, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tinggi. Maka kat sini sebab itulah ulama menerangkan atas kat sini membawa maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala makhluk dia, iaitu dari segi kekuasaan dia, ketinggian dia, keagungan dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan sambung lagi pada ayat yang seterusnya, ayat yang sama, ayat yang keempat, iaitu mengenai dengan malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Dekat sini kita akan teruskan dengan kita punya sesi tadabbur akan datang insya-Allah. Minta maaf ambil masa sikit dengan perkataan dengan penerangan ayat-ayat yang atas ni kerana banyak pengisian yang kita dapat kongsikan insya-Allah. Jadi insya-Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada kelemahan saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kita punya program kepada moderator kita insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Bakar atas perusahaan ilmu berkaitan dengan surah sejarah itu bermula dari ayat 3 itu tadi, yang mana terdapat banyaklah lagi pengajaran surah daripada surah sejarah yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita nanti. Dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua dan mengambil ibadah daripadanya. Dan insya-Allah di lain kesempatan kita akan bersama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan bagi menangguhkan majlis ini, Ustaz kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz.